وسلم وكافة الأنبياء والشهداء والصالحين ولكافة المسلمين أجمعين لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Yang dirahmati Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid dan ahli tangkuasa masjid, yang saya muliakan tuan-tuan muslimin, puan-puan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan kita semua dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah pertemukan kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kepada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Sambung malam ni hadis yang ke-36 dalam ni cetakan yang keberapa saya pun tak perasan. Cetakan yang kelima tahun 2021. Haji tahun bila Haji? 98. Sebab itulah ada apa ni hadis yang ataupun nombor hadis tu tak sama dengan yang kita baca lah. Walaupun dalam kitab ni dia kata, apa ni disebutkan 40 hadis, dia ada lebih daripada 40 kan, lebih daripada 40 hadis. Yang 40 ni pun bukan hadis ni sahaja berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Hadis berlambak bahasa kita ni banyak lagi hadis-hadis lain, cuma disusun ada keistimewaan yang digunakan oleh ulama menggunakan angka 40. Wallahu alam, saya pun tak tahu, tetapi banyak di kalangan ulama-ulama ni dia mengambil sempena 40 ni. Banyaklah yang ditulis. Yang ditulis tu ramai daripada yang penyusun hadis ni menggunakan 40 hadis. 40 hadis yang ni yang kita baca peristiwa akhir zaman, 40 hadis penawar bagi hati, 40 hadis berkaitan dengan dakwah, 40 hadis berkaitan dengan larangan mencela umat Islam. Kalau tak jadi hal, habis kitab ni kita tengok 40 hadis lain pula, tengok tu imam nak kata apalah. Kalau tu imam kata hadis mana, kita baca tengok kan. Dia banyak berkaitan dengan 40 tu. Baik. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Perbuatan derhaka, perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disenaraikan sebagai perkara maksiat dan dosa yang manusia akan melakukannya, bahkan telah pun melakukannya,
Bila disebut sebagai 5 maksiat yang disegerakan balasan itu, musibah ataupun akibat daripada dosa yang dibuat itu tak tunggu sampai berlakunya kematian ataupun kiamat, tak tunggu sampai akhirat. Di dunia pun dah dikenakan dengan balasan tersebut ataupun akibat daripada perbuatan itu. Di dunia ni dah kita kena dah. Maksud kita tu umat manusia yang melakukan perkara tersebut. Tak tunggu. Ada maksiat yang ditunggu sampai ditimbang langsung di akhirat tu baru dibalas. Tapi balasan ni berlaku di dunia. Bahkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan maksiat ini, balasan itu dah disediakan oleh Allah Ta'ala. Siapa buat, kena balasan tu. Seperti mana disebutkan bahawa orang yang melakukan dosa ni di akhirat, kalau tak bertaubat di dunia, akan dikenakan dengan siksaan neraka. Itu disebut dikenakan neraka. Neraka di bila? Selepas kiamat, kan? Yang ni dah pun ada dah. Ada dah. Buat saja, dia marilah kat kita. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza ibtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Daripada Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tu, dua-dua tu sahabat Nabi radhiyallahu anhuma qala, berkata daripada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar berkata, aqbala alaina, satu hari Nabi mai jumpa dengan kami. Aqbala alaina, berkunjung kepada kami, berjumpa dengan kami. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ya ma'syaral muhajirin. Nabi gelak sahabat-sahabat dengan muhajirin, wahai, kalau kita ma'syara ni kaum lah, wahai orang-orang muhajirin, khamsun, 5 perkara kalau terkena ke atas kamu ataupun jika kamu melakukannya, dan aku berlindung daripada Allah supaya tidak terkena, tidak bertemu dengan perkara tersebut. Lam tazharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha, akan berlaku perzinaan di kalangan sesuatu kaum itu dalam keadaan terbuka, tidak terlindung, buat secara terang-terang, bahkan bangga pula, bangga untuk melakukan perzinaan itu. Illa fasha fihim, apabila berlaku sahaja perbuatan zina secara terang-terangan, secara terbuka, maka akan dikenakan ke atas mereka at-ta'un, penyakit berjangkit, pindah-pindah. Kena yang ni dia akan melarat, maibak bergerak. Wal auja', sejenis penyakit ataupun penyakit-penyakit
yang kita tak pernah dengar ada penyakit tu apabila perzinaan dilakukan secara terbuka. Allati lam takun madat fi aslamihim alladhi madaw. Hak dulu-dulu ni, zaman dulu ni tak pernah timbul penyakit macam tu. Tu yang pertama. Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan. Apabila orang-orang yang berniaga mengurangkan timbangan ataupun sukatan ataupun ukuran, illa ukhidhu bisinina, melainkan Allah akan tahan wa syiddatul mu'nah, kemarau Allah tahan. Apa ni yang kata apa, dalam bentuk kering. Wa jawri sultani alaihim, pemerintah menekan, menzalimi mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim, zakat tak dibetulilah. Ada pendapatan yang berbentuk tanaman, perniagaan, harta simpanan, duit gaji, semua tu ada zakat dia. Tapi yamna'u, tak mau bayar, cari jalan. Ada orang lebih suka kepada cukai daripada nak bayar zakat. Ni alhamdulillah dah ada dah apa nama, satu kesedaran yang diberikan kepada masyarakat. Dah upgrade dah lembaga zakat. Dia turun mai rata, bertebaran pegawai dia beri penerangan. Zakat tak bayar. Illa muni'al qatra minas sama, melainkan Allah tahan hujan. Hujan tak ada. Kan, duk tunggu satunya lah ni musim hujan contohlah kan. Tak turun ayak, tak ada, ayak kurang. Ada pun tengok tahun tu ada hujan. Tang kita tak ada. Jadi gitu. Ada di tumpuk-tumpuk kita lalu. Contohlah, contoh kemarin. Duk di tempat saya, contoh. Duk tempat saya tu. Mak telefon. Konon tak hujan ke? Cerah. Oh, kok ni. Waktu telefon tu pukul 4. Kata kami kok ni belah padang sana yang padang terap tu. Hujan lebat daripada pukul 2. Contoh gitulah. Dia tak bagi menyeluruh. Kan? Dapat tak? Dapat juga. Tapi kurang. Pasal apa dapat? Walaula al-bahaimu lam yumtaru. Sabit ataupun sebab ada binatang-binatang, terutama binatang ternakan jenis kaki 4 duk ada ni, belah kita duk belah, ada kambing kebal lembu. Sabit benda tu ada, sebablah adanya binatang peliharaan itu Allah beri jugalah. Tapi kita ni tersekat. Hujan lebat, ayak dalam paip tak ada, ayak dalam apa nama empangan tak ada. Contoh. Ya. Tu yang ketiga. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih. Ingkar, menyalahi, tak mau terima janji-janji Allah, tak mau buat janji-janji Rasul. Illa sallatallahu alaihim aduwan,
Allah akan beri ke atas mereka satu orang musuh yang kita tak kenal. Fa akhadhu ba'd ma fi aydihim, merampas. Musuh ni kerja dia merampas harta benda yang ada kat kita. Apa yang kita milik dia kena ambil kat dia. Kan? Dalam bentuk kepada kita ni penjajah. Dia main tak tahu pun. Dia main dekat kita ni, kita tak kenal dia pun. Dia main jajah kita, ambil harta kita. Itu yang keempat. Yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum, ada pemimpin kita ni dipimpin oleh mereka yang pada kita boleh ada jadi pemimpin, tetapi lam tahkum bi kitabillah, tapi pemimpin-pemimpin yang ada ni tidak berhukum dengan kitab Allah. Dia tak boleh pun ikut kepala otak dia, ikut suka dia. Lam tahkum aimatuhum bi kitabillahi wa takhayyaru mimma anzalallah. Mereka tidak menjadikan apa-apa sahaja yang datang daripada Allah itu sebagai pilihan mereka. Tak ikut. Kan, bab ekonomi tak ikut cara Quran, bab masyarakat pun tak ikut cara Quran. Itu contoh. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah akan jadikan sesama kita ni tak berapa nak berkenan, tak berasa nak sayang. Kita sama kita ni berasa iri hati. Itu contoh. Tu saya terjemah. Tak tengok terjemah, tengok terjemah gila. Artinya hadis rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kemudian baginda bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah diuji dengannya, yakni kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Ta'ala, semoga kamu tidak menemui zaman itu. Perkara-perkara itu ialah tidak tampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Zina ni tuan-tuan, law ni dia jadi serupa minum air tepi jalan. Boleh berjumpa dengan siapa-siapa. Law ni pun sedang ada perjanjian-perjanjian yang dibuat di peringkat kerajaan dan seumpamanya. Kalau nak perlindungan daripada mana-mana negara ataupun kuasa-kuasa besar dunia, dia kena ikut apa yang kuasa-kuasa besar ni bagi arahan. Antaranya beberapa negara dah pun menerima syarat ni nak dapat perlindungan. Apa dia buat? Menerima antaranya ialah membenarkan mana-mana rakyat dia nak melakukan persetubuhan dengan orang luar selain pada isteri dan suami ni, tidak boleh diambil tindakan. Berkenan dekat siapa boleh buat. Itu di antaranya. Ini syarat negara kita tak ambil lagi. Itu di antara syarat yang diberikan kalau nak perlindungan kuasa-kuasa besar. Lah ni pun kita ni dah ada di pangkat kita lah. Kita ada perjanjian. Kalau mana-mana negara yang berada dengan dalam perjanjian tu, ada negara lain serang negara kita, akan adalah negara-negara yang berada dengan dalam perjanjian itu bersama untuk membantu. Manakala atas mai serang tu satu negara, kita ada beberapa negara yang akan bantu kita mempertahankan, bagi pertolongan. Yang kata 6. Tu peraturan yang ada. Kan? Tapi yang ni nak lagi boleh. Kan? Itu syarat. Antaranya apa dia? Memberikan
ataupun tidak mengambil tindakan mana-mana individu ataupun rakyat yang nak berkahwin sesama jenis. Tu perjanjian yang diberi syarat nak terima kami jadi orang yang melindungi negara kamu. Kami ni kuasa besar, ada tentera yang hebat, ada kuasa tentera yang hebat, ada kuasa-kuasa tentu yang boleh menjadi tempat orang berlindung. Boleh. Ni di antaranya. Kan menikah semua macam ni. Apalagi menjadikan perniagaan seks itu sebagai halal mengikut undang-undang. Maknanya boleh lah. Yang dulu yang berlaku dulu ni, yang kita duk banterah dah habis banyak dah. Kalau tempat kita ni di Sungai Petani, di Al-Ustaz, tak ada banyak dah. Bukan tak ada, memang tak ada lah. Tempat tu tak ada lah. Dulu ni tang tu dia jadi tempat apa orang panggil pelacok pun ada, hak yang simak nyoh tu pun ada. Dulu ni terkenal dengan kawasan rel kereta api tu. Dululah lah tak ada lah dah rel kereta api guna elektrik tu, dia bertutup pagar tu. Dulu ni hak menega tu, saya guna perkataan menega kan, tak kira bini orang pun ada, laki mantap, laki pihan tak. Siapa yang saya tahu? Saya duduk belakang tu. Malam-malam umur tingkatan 1, tingkatan 2 kan, malam-malam keluar sembang daripada tu, sembang yang hemat-nyoh tu. Daripada Thailand ada, daripada hak orang luar tu, Penang turun mai, hak Thailand lah, hak Penang ada, hak KL ada, Perak apa ada, hak Kedah ni pun ada lah. Satu pok, hak pok yang hak jenis yang laki mantak, suami mantak ni satu pok, umur daripada umur 20-an sampai 50-an. Saya tanya habis, harga berapa yang 20-an? Bukan mahal pun lah. Waktu tu lah, dah tak ada. Waktu tu 20-an RM50. 30-an pun lebih kurang RM50. 40-an turun sikit 40. 50-an ikut tawaran yang pelanggan minta tawar. 20 boleh? 15 boleh? Setuju hak mana? Setuju 15? 12? Kau pun ada Cina, ada Melayu, ada daripada India. Saya tanya, yang hak jenis grup tu, saya tanya, yang saya panggil makcik, umur 60 ada. Makcik ni macam mana harga ni? Dia tak ikutlah berapa nak bagi. Terbuka. Hak yang maknya tanya, suara tu jadi macam mana? Jadi halus. Dia kata kena buat lah suara. Kena buat, bukan kata pergi bedah, kena buat. Kena bercakap halus lah. Kita tak kerti nak tiru. Sebab kita suara talih nak buat, suara pecah. Dia pun boleh. Nak bagi dia suara jantan, tak payah. Tampak bungkuk dia. Tampak bunyi hui. Bunyi hui langsung. Ini bukan, saya betul. Dah orang pesan kita budak-budak buat semua. Oi. Bunyi hui lah. Dia taklah bunyi, dia cakap lebih tak, bunyi tu je. Saya tanya, ada tak? Hak ada dia habaq. Hak tak ada dia habaq. Memang bedah buang. Harga antara 2,000 ke 3,000. Bedah buang. Bapak tak ada apa. Yang bentuk macam ni, yang buah dada, dia kata memang ada dua jenis. Satu masuk ayak garam, yang kedua masuk silikon. Saya tanya habis. Dah duduk dekat rumah kita. Waktu mengaji lah kan? Oh rupanya tu. Tapi kalau polis lalu sunyi sepi, tak ada, hilang.
secara terbuka. Itu dah pun dibantah. Kita sangka bahawa itu buat berlaku hilang, tak ada dah. Dia buat dengan cara senyap, tak ada berpusat, tapi ada tempat yang dibuat. Kita tak tahu lah. Tapi siapa yang tahu, bila tanya Jabatan Agama, puak kuasa agama, jumpa jenuh pula dia tak, hotel bajet dan seumpamanya, rumah-rumah apa ni, bukan rumah, kedai-kedai kan, dibuat secara berjumpa dalam telefon. Tu contohlah. Tu agama lah cerita. Yang masuk dalam web, tawaran kepada ni tuan imam, seorang tuan imam, dia kata, ustaz, saya terperasan ustaz, apa ni, duduk sembang dengan dia lepas kuliah subuh. Tempat kita ustaz, saya sembang waktu tu di Jitra, tempat kita ustaz, dia kata, tempat kita ustaz, tempat kita, ya, tempat kita. Apa dah tawaran kepada mana-mana pasangan suami isteri yang ingin buat pertukaran, suami dan isteri tukar pasangan. Dia pakai bentuk 5-6 orang, A, B, C, D, E. Contoh, bini A tidur dengan laki E, C tidur dengan B, tukar, bergerak Kedah, Pening, Perak, KL, bergerak sampai ke Johor, aktif. Allah kata, ni berlaku perzinaan secara terang-terangan, berlaku tempat kita keliling. Hak tu tak cerita sekolah menengah tuan-tuan, tak cerita sekolah menengah. Sekolah menengah, bila kita tanya dia, yang disebut sebagai high risk punya, saya pun terima file tu untuk bantu. Kita tanya dia berhabak pagi tadi dengan kawan ni, kawan dia lah, lelaki, tanya perempuan tu lebak lelaki ni, tanya lelaki apa dalam perempuan ni, dia tunjuk kita sekolah menengah tu. Anak-anak kita melenggung kita, Allah, nak jadi apa kita ni, kawasan kita, saya habak kawasan kita, dekat kita ni. Bila benda tu dah berlaku secara terang-terangan, apa akan berlaku? Melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak penyakit menular, yakni ta'un, dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Contoh COVID naik kita akan tahu lah datang apa COVID ni. Hari ni naik 57% apa dah? COVID hari ni naik 57%, meningkat. Kita tanya COVID datang apa, kita tak tahu. Hak mula-mula teruk hari tu ni, hak yang mati di tempat kita mati banyak kan. Saya di antara generasi pertama hak kena, tapi tak masuk generasi pertama kena, tapi hak yang kawan-kawan hak kena tu semua meninggal. Pak kawan orang tua yang kata Mama Suri dulu ni meninggal. Kita duduk menunggu, aku antara terlibat lah kan, habis lah kan, tapi tak ada dia punya simptom. Cek ada, duduk rumah lah, kena kurung kan. Dia pahabak kata makan ayak daun mambu, rendam daun mambu campur dengan serai, minum sehari secancar, terlupa apa, balas setengah gelas. Habak secancar, sehari secancar, dia panas, balas setengah cawan. Baju tu dia pakai, dia panas, ya Allah, penuh macam kita mandi, duduk dalam bilik pasang kipas 2, penuh macam mandi. Maksudnya kata macam mandi. Hantar gambar orang aku ni bersenam pun tak, lompat pun tak, apa pun tak, je tengok peluh. Cek-cek balik, silap minum, dia pasal secamcar, tak ui, dia balas setengah cawan. Sehari setengah cawan, sehari setengah cawan, orang tu sehari secancar. Sebaik tak mati ngayak tu. Tu contoh penyakit yang kita tak tahu tuan-tuan, mai kat mana. Tu yang pertama. Dan yang kedua, dan tiada mereka yang mengurangkan sukatan ataupun ukuran dan timbangan, kecuali mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki dan kezaliman
dari kalangan pemimpin mereka. Yang ni kita sedang alami tuan-tuan. Nak cari rezeki payah apa-apa, harga barang naik, kerja tak ada. Sehari dua ni kerja duk pecah rumah pula dah. Lepas itu pecah dah, tak jumpa lagi. Kata hutang kampung pun ada, kok jitra pun ada. Tengok modus seperti sama je pun. Orang tak tahu orang tu pasukan ke, seorang ke, tak tahu. Kan? Yang taman saya tu, kawan-kawan buat dia kata dia tak main dah kok ni. Awal. Sebab dia naik kot tiang, naik kot atas, masuk kot shilling. Dia tak masuk kot pintu. Tanya siapa yang hampa kata gitu. Semua geng hak sengkek belakang hak ada pun. Hang hilang macam mana? Aku hilang 13 ringgit. Hang, aku kasut 2 pasang. Duit ada lah shilling tu aku tinggal. Semua duit shilling belakang. Dia tak tahu kita zaman guna app. Semua piduk suara apa? App kan? Semua guna tu, duit pun dah simpan. Tu nak rata cari. Tu contoh lah. Kan? Payah nak cari nak kerja ni. Tapi pada saya kata bukan tak ada kerja, penyegan. Malas aja. Tempat kita ni kan, yang bukan dia malas, bukan dia ni, dia ambil jalan pintas, pergi duduk tunggu depan bank kan, depan bank, tunggu depan bank. Lebih kaya daripada hak kaya dalam kampung. Ada satu orang tuan-tuan pergi tengok rumah banglo, terkejut. Bukan rumah kecil, rumah banglo. Tapi tak abang lah, dia tak abang siapa dia tu. Tengok, dia ni kutip sedekah. Rumah banglo. Naik kereta, motor cacat tu. Dia orang cacat. Tapi duk kutip tu rupanya, wih, kaya. Tak kerja. Dia itu apa kan? Itu kerja dia. Pendapatan dia. Tapi yang ni rezeki susah. Kemudian pemimpin hanya untuk dapatkan jawatan kepentingan diri sahaja. Sebab jadi pemimpin ni semua kita, kalau contohlah kan, dapat semua kita tahu. Siapa yang kerja kerajaan tahu dah siapa dia yang tu pemimpin kita ni kan, kaya. Dia tak peduli dah dekat rakyat. Itu contoh. Itu yang kedua. Ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tidak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Ta'ala. Titik pun tak dapat kalaulah tak ada binatang. Sebab zakat tak mau dibayar. Dan bahkan ada di kalangan kita, minta maaf sebutlah, ni jebat zakat, sembang dengan bos dia. Dia kata aku pergi duk cek di sekolah, bagi penerangan di sekolah. Tapi saya minta maaf lah kalau sebab sekolah tu lah. Dia kata sekolah guru-guru ramai kan, hak bayar zakat tu boleh kira berapa orang. Dia kata guru besar pengetua pun sebulan RM20 potong. Tak apa, RM20. Ada yang RM5. Pengetua dia contoh ya. Kita bagi penerangan cara kiraan apa semua, orang baru mula pakat bayar balik. Ada orang marah, dia kata apa, zakat ni pun haru sungguh kan. Dia kata bukan aku jadi haru dekat depa. Aku ni nak tolong supaya yang pertama umat Islam reti tentang agama. Nah tu bos dia lah kan, Datuk. Dia kata pi ronda ni dia lantik pegawai-pegawai turun beri penerangan. Tu contoh. Payah orang nak bayar zakat kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan tiada mereka menyalahi janji-janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah menurunkan ke atas mereka musuh yang akan merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Yang ni apabila peraturan Allah Ta'ala, hukum-hukum Allah Ta'ala tidak dipedulikan. Halal haram tak duli dah tuan-tuan kan. Halal haram tak duli. Apa yang Allah perintah, apa yang Nabi berikan panduan, tak mau ikut. Berapa ramai rakyat yang ada tempat kita, duduk dalam Korea kita, yang mereka nampak masjid tuan-tuan, nampak masjid,
Tapi berapa orang yang langkah nak main masjid? Tadi, contohlah tadi. Tengah nak main tadi ni, depa bunyi masuk WhatsApp video. Tengok dia berkata, ni dia kata aku berasa malu dengan orang ni. Cacat jalan merangkak tapi tak pernah tinggal waktu sembahyang di masjid, merangkak. Dia kata, kawan yang duduk cerita mi gambar kata, aku ni selang-selang main masjid, kadang-kadang tak main, tapi dia ni tak pernah tinggal dalam keadaan merangkak main masjid. Saya pun tengok sampai tanya tengok bertampar kan. Allahu Akbar. Masa malu kita kan, semayang pun tak nak tinggal, main daripada rumah bini hantar dia nak cacat kaki pendek ya. Hak lain, hak sempurna pun tak boleh buat macam tu. Apa ramai tu? Apa tak ramai yang nama sembahyang ni tak dibuat, kajian yang dibuat. Kajian yang dibuat dalam Malaysia, tempat lain tak tahu, dalam Malaysia. Daripada jumlah umat Islam yang sembahyang ni hanya 20% sahaja yang sembahyang. Tu dia. Hak sembahyang 20% je, hak lain tak. Nak tengok Coldplay punya program sampai Jahannam apa nama rumput. Tak tahulah orang, saya pun orang habaq Jahannam macam mana saya tak tahu. Allah ramainya. Tunggu daripada pukul 9 nak ambil tiket. Tiket habis pukul 1, tunggu dah untuk masuk pi kot-kot lah. Takut kita lepas ada tiket tu. Pukul 1 tunggu lah. Maknanya benda yang seronok ni ramai. Bukan dekat tu hak besar tu. Hak kecil-kecil ke bawah ni. Fun fair. Kan? Main masjid. Nak main masjid, Allahu Akbar. Awak tak main, Allah anak payahlah nak bawa. Jom pergi mengaji. Oh, hingat payah. Oh, cukup susah anak berapa? Anak taklah ramai 5 orang. Pergi fanfare ramai tak? Ceretek turut. Boleh pergi tak? Boleh? Tu kita kan. Maknanya untuk agama ni tak ada. Tak ramai boleh buat. Tapi untuk kita dapat keseronokan, untuk memuaskan jiwa dan nafsu, insya-Allah ramai. Allah dah beri dah jaminan, tapi kita langgar. Langgar. Cara kerja. Cara kerja, duduk dalam cara kerja. Cara padang, berkeli cara padang. Cara berniaga, berkeli cara berniaga. Kan? Kadang-kadang buat contohlah kan? Kedai yang sama jugalah, kedai runcit tak lambat kau ni tutup. Pasal apa? Dia santau orang. Tak boleh tengok, merasa dengki. Bukan takat tu. Ni contoh ada seorang yang saya menyembang, memang sekenai rapat. Cerita dia kata ada orang dia pun tak perasan siapa dia kata tak apa nak kenal sangat, mai rumah habaq dia kata, kalau hang nak buat bagi dia ni tutup kedai bukan payah, dia kata. Tak ada kaitan, tak ada tajuk mai singgah nak habaq tu ya. Dia kata hang nak bagi kau ni tutup bukan payah pun, hang buat macam ni pergi letak orang tak masuk. Tak ada hubungan pun. Mai dia cerita. Tu nama dia. Manusia ni bila diikut cara iblis macam tu lah. Dia habaq tak kenal pun, tapi dia boleh habaq. Padahal dia kata aku dengan yang hak kedai ni sama-sama niaga ni, kami kalau tak ada barang pakat lawan tukang, barang aku habis, telefon hantar sat kat belakang barang aku habis. Ada orang luar bukan berniaga pun nampak, kalau nak pergi dia tutupkan payah pun. Sebab aku dia tengok hang kira boleh lah berniaga nampak maju sikit. Lah tak ada kaitan. Allah habaq rezeki itu Tuhan bagi. Ikutlah. Masing-masing dah ada. Sebab itulah yang saya buat contoh Piramli kan.
Kan yang apa, seniman bujang lapuk tu nak pergi minta apa ni kerja di studio. Demi studio ke studio. Kan? Ditanya sing tu. Kan ada masuk jumpa orang sekian. Mai seorang sing, itu orang mau buat apa? Mau cari kerja. Ini orang pun boleh nak. Dia punya rezeki dia makan, you punya rezeki you makan. Tu bahasa yang sing ajak. Kan rezeki Tuhan bagi kat kita masing-masing. Pasal apa nak dengki kat orang? Bila kita buat ataupun manusia langgar janji Allah, apa berlaku? Akan ada orang ini akan jadi penjajah dalam tempat kita. Penjajah kita. Ambil kata kita habis. Kan? Susah hidup kita. Hak duduk di pekan kena hambat duduk dalam hutan tu. Contoh itulah. Tu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima. Dan apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di waktu itu Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Sama-sama ni akan jadi dengki-mendengki di antara satu sama lain apabila apa yang ada dalam Quran tidak mau dilaksanakan oleh pemimpin yang kita lantik. Bermaksud kita yang salah pilih pemimpin. Kita salah pilih pemimpin. Di tempat kita ni cara pangkah lah cara betul. Tapi kan tu salah, kita tak erti nak, bukan tak erti, mungkin kita pun tak tahu pasal apa kita jadi macam tu. Awak yang aku pilih dia tu, dia pun tak betul. Kita pun tahu dia tak betul, tapi dia pilih itu. Pasal apa? Inilah akibat dia. Hak tu bencana malapetaka yang turun pada kita. Hilang kebahagiaan. Duk bahagia elok, hilang kebahagiaan kita. Itu bencana. Kita duduk dalam keadaan suami isteri elok dah, tapi balik-balik syahwat. Aku berasa tak apa nak clear dengan isteri aku tu. Pasal kita clear lah, tak apa nak tak apa nak ngam ke nak. Dulu elok lah. Dengan anak-anak kita berasa tak puas hati dengan anak-anak. Anak-anak awak tak mau ajak pergi masjid, tak mau ajak mengaji, tak mau, kita rasa gitu. Pasal apa? Punca ada pemimpin yang kita lantik mendapat kemurkaan daripada Allah, dan pemimpin itu di kalangan mereka yang tak mau melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Yang tu yang dipesankan oleh Nabi, jangan, bahkan Nabi minta lindung daripada Allah supaya sahabat-sahabat tak bertemu dengan zaman itu. Zaman itu berada di zaman kita. Kita nak mendapat lindung macam mana? Tindakan ni yang perlu kita buat. Dapat kesedaran, beri kesedaran, kita kena bekerja. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab Maza ya'ni intima'i lil Islam, apa erti saya menganut Islam, di bahagian yang kedua, di antara tugas yang wajib, dia ada tugas wajib, ialah kita ni ada hukum wajib, ada hukum yang keperluan, tanggungjawab kita untuk bekerja memastikan kita dan masyarakat yang berada di sekeliling kita juga faham tentang agama. Bukan kita seorang nak main masjid, kita kena ada rasa nak ajak orang lain juga main ke masjid. Mengaji itu yang terutama. Sebab itulah saya sebut kepada anak-anak murid saya kata apa yang kita nak buat kena ada ilmu, kena buat dengan ilmu, bukan buat dengan kita ikut-ikutan. Cari ilmu, reti dengan ilmu kita yang kita ada, yang kita dapat, kena buat yang tu. Kalau tidak, kita akan rosak. Kita akan rosak, bukan dekat kita rosak, semua akan rosak. Allah akan timpakan dengan kita dengan bencana-bencana yang kita pun tak tahu. Wallahu alam. Mudah-mudahan setelah itu perkongsian pada malam ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.